Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam pada para penonton di Jom Channel kali ini kita sama-sama kita bicara santai ya. Pada hari ini 2 Mei ya 2020, hari Sabtu 9 Ramadan 1441 Hijriah, dah 9 Ramadan. Kita masih lagi dalam 1/3 Ramadan yang permulaan ini merupakan di awalnya adalah rahmat. Jadi ini masih lagi kita mengharapkan agar Allah merahmati kita semua nanti insya-Allah. Dan kita masih lagi bersiaran di Jom Channel. Seperti biasa kita sembang-sembang santai dalam PKP ini dari rumah, semestinya dengan YB Khalid Samad selaku pengarah komunikasi Amanah Nasional dan juga Ahli Parlimen. InsyaAllah. Apa khabar YB? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Oh, hari nampak ceria YB, nampak baru potong rambut ni. Tak pergi kedai gunting rambut ya. Ni orang rumah yang potong. Rumah saya memang tak pandai potong. Itu yang biar panjang. Untunglah boleh potong rambut. Semalam YB, semalam 1 Mei saya nak ucapkan pada YB selamat hari pekerja. YB pun bekerja juga. Sama-sama lah. Kita ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat hari pekerja. Ucapan YB. Mungkin ada rakan-rakan atau kepada bekas rakan di kementerian dulu ke? Ada ucapan? Yalah. Setelah saya ambil kesempatan untuk nak ucapkan selamat hari pekerja bagi seluruh rakyat Malaysia, termasuklah ya, dan khususnya bagi rakan-rakan yang lama di Kementerian Wilayah Persekutuan, di BKL, di Perbadanan Putrajaya, di Perbadanan Labuan, di Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, dan semua agensi-agensi yang lain lah, pejabat tanah dan galian wilayah persekutuan yang dulu di bawah kementerian, dan juga kepada semualah di bawah kerajaan Malaysia. Semoga insya-Allah kita dah dapat cuti lama ni, kita balik bekerja insya-Allah dengan penuh dedikasi dan dengan penuh komitmen dan dengan penuh amanah insya-Allah. Insya-Allah. Okey YB, tajuk yang diberikan kita pada hari ini memang agak signifikan lah, dengan perutusan Hari Pekerja juga semalam yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Dan di samping kita dalam fasa yang keempat sekarang ni bermula 18 Mac 2020, fasa pertama PKP diperkenalkan. Sekarang dah fasa keempat sehingga 12 Mei nanti kita dah hari ke-46 lebih. Kita ada lagi 10 hari nanti dan banyak jugalah ada ditekankan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam menangani COVID-19 ini dan juga ekonomi negara. Jadi dengan tajuk yang diberikan YB, gelojoh atau berani, dalam konteks ucapan juga daripada Perdana Menteri itu, pandangan daripada YB. Yalah, dia baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cara bila diberitahu bahawa setiap hari bila kita lakukan PKP ini dan tak bekerja ini, maka negara kerugian 2.4 bilion, memberikan gambaran seolah-olah baru tersedar. Ya, selama ini langsung tak berfikir tentang persoalan itu. Selama ini tak terlintas mungkin di pemikiran bahawa hasil daripada lockdown ini, ataupun bukanlah lockdown ni, tapi movement control order, perintah kawalan pergerakan, memang ekonomi kita akan terjejas ya. Dan memang itulah di antara sebab kenapa bila dulu bila ianya mula timbul, maka dari awal kita dah cuba untuk mengimbangi di antara dua ini ya. Tak terlalu cepat untuk nak laksanakan MCO ataupun perintah kawalan pergerakan, kerana kita faham bahawa benda ni perlu kita imbangi, dan kalau kita nak lakukan, ianya hanya dilakukan bila keadaan memerlukannya ya. Lalu selagi mana kita dapat kawal ancaman ini, dengan kita dapat kenal pasti kluster-kluster dan siapa yang datang, siapa yang bawa, siapa yang dia jumpa siapa dan sebagainya, dan ada buat contact tracing
dan sebagainya, maka kita tak laksanakan perintah kawalan pergerakan, ya. Itu memanglah apa yang telah kita laksanakan, dan gelombang pertama kelihatan kita dapat kawal dengan baik, ya. Tetapi bila datang gelombang kedua, masalah dia bila pertahanan kita ni bolos. Ya, ada yang datang ke program jemaah tabligh, lepas tu diorang balik beribu-ribu balik dan sebagainya, dan kita tak dapat kawal, ya. Maka dalam keadaan itu memanglah kita terpaksa mengenakan perintah kawalan pergerakan, dan bila kita laksanakan perintah kawalan pergerakan, bukan selepas 1 bulan baru kita fikir ada kesan kepada ekonomi, ya. Daripada awal lagi sepatutnya kita dah faham bahawa ada kesan kepada ekonomi, dan oleh kerana itu cara kita nak tangani suasana walaupun dah ada PKP itu, ianya mestilah sistematik, terancang, ya. Kita kena faham apa yang kita buat, ya. Tapi apa yang kita lihat, memang pihak kerajaan telah melakukan beberapa kesilapan di peringkat awal, tapi itu bukan isu yang saya nak timbulkan hari inilah. Tu kita boleh bincang selepas ini semua kes-kes yang mana pertahanan kita telah bolos. Tapi yang penting sekarang ini, apa yang Saiful tanya ialah pendirian kerajaan, bahawa oleh kerana kita dah rugi tiap-tiap hari 2.4 bilion, maka sekarang ni kita kena berikan kelonggaran, ya. Yang masalahnya, cara diberikan kelonggaran ini banyak menimbulkan pertikaian, ya. Kerana dia tidak ada hubung kait di antara kelonggaran yang dia nak berikan itu dengan zon di mana adanya jangkitan dan kadar jangkitan, sama ada rendah ke sederhana ke tinggi ke, dia tak tengok pada setiap satu mukim keadaan dia macam mana. Dia main lepas ikut jenis perniagaan dan jenis industri, bukan mengikut suasana di kawasan-kawasan yang tertentu. Semestinya lah, ya, kawasan zon merah yang mana kadar jangkitan itu masih tinggi, kita tak boleh samakan dengan zon yang lain, ya. Maka industri yang ada di zon merah, walaupun sama dengan industri yang ada di zon hijau, sepatutnya yang zon hijau tu dibenarkan, yang zon merah tu masih lagi dikawal, kerana ianya bukan bergantung pada jenis perniagaan ataupun jenis industri, ianya semestinya dikaitkan dengan keadaan suasana jangkitan di kawasan yang berkenaan, ya. Okey. Sebab baru ni juga, ya, apabila ditimbulkan beberapa buah negara berlaku satu gelombang yang melanda di Jepun, Kanada dan juga di Singapura, apabila nampak dalam keadaan angka 1 digit ketika itu, angka 1 digit, dan mereka merasakan inilah waktunya untuk diberikan kelonggaran. Jadi apabila berlaku di situ, seperti mana yang telah YB maklumkan tadi, jadi berlaku satu gelombang di mana angka itu mendadak sekali lagi, dan memerlukan tempoh katanya dan satu kajian lebih 50 tahun untuk kembali reda daripada ancaman pandemik ini. Itu salah satulah mungkin. Dan juga YB, saya suka juga ketengahkan juga antara strategi yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam ucapan keputusan Hari Pekerja. Dalam 6 pendekatan yang dilakukan, yang pertama ketegasan atau revolve dalam tindakan mengawal penurunan wabak COVID-19 dengan pelaksanaan PKP ini. Yang kedua, membina ketahanan melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin. Ini untuk yang dikatakan beri bakul makanan dan sebagainya. Yang ketiga, menjana semula atau restart ekonomi secara teratur dan terkawal. Yang keempat, melaksanakan strategi pemulihan atau recovery ekonomi menghadapi norm baru. Ini satu perkataan juga, norm. Yang kelima, memperkasa atau revitalize ekonomi. Dan yang keenam, reform, dia menyusun struktur ekonomi. Jadi boleh nampak satu tu hal PKP, 2 sampai 6 lebih kepada ekonomi. Dan apa pandangan YB pula dari aspek kebajikan, contohnya mungkin tidak ditekan dalam ini, adakah langkah ini betul dari kerajaan Perikatan Nasional ini? Inilah masalah dia orang, Saiful, ya. Dia bila atas kertas teorinya semua cantik, ya.
Tetapi yang penting bila kita nak laksanakan, pelaksanaan itu mesti tersusun dan kita kena faham teori yang kita nak laksanakan itu. Sebagai contohlah yang pasal melonggarkan PKP ni, yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dia sepatutnya dia rujuk pada mukim-mukim, tengok keadaan mukim tu macam mana. Kalau dah hijau barulah dia boleh bagi galakan untuk jalankan kembali. Dan bila dia nak lakukan itu pun kenalah secara berperingkat-peringkat, ya. Kerana kita tak boleh kata okey, boleh kamu semua amalkan penjarakan sosial, ya. Lepas tu kita doakan insya-Allah semua okey, ya. Dia kalau dia nak buat dengan cara yang terkawal, maka dia buat secara berperingkat-peringkat. Hari pertama dia berikan mungkin 10%, ya. Lepas tu dia kawal lah, dia pantau lah. Hari kedua 10% lagi. Lepas tu dia kawal lah, tengoklah orang amalkan dengan cara yang betul ataupun tidak. Kita kena pantau lah, ya. Kita kena pimpin, kita kena pantau, kita kena tentukan orang patuh, orang ikut, kerana benda ni risikonya tinggi, ya. So maknanya kalau kita dalam 10%, setiap hari 10%, maka akhirnya dalam 10 hari tu kita dapatlah 100%. Tetapi yang penting kita buat 10% tu kita boleh kawal, kita boleh pantau. Sekarang ni kalau kita dah bagi semua jalan, kecuali yang mana yang tak dibenarkan, siapa nak pantau? Siapa nak kawal? Ya, mana kita nak kita seluruh negara kita buka, ya, dengan cara yang sebegitu. Maka macam mana kita nak tentukan bahawa orang faham, ya, orang faham. Kita boleh andaikanlah orang faham, ya. Tu memanglah mudahlah kita nak andaikan, ya. Tapi bila kita dah lepaskan begini rupa, cuba kita fikirkan, road dia berkata pengangkutan, semua jalan seperti biasa, LRT, MRT, bas dan sebagainya. Macam mana? Ya, so benda-benda ni bila kita lepas begitu, macam mana ianya dilaksanakan? Kita tak tahu. So kalau kita biar kita lepas sikit kita boleh pantau. Kita pun boleh beritahu syarikat bas, kamu kena beritahu orang-orang yang penumpang macam ni. Kamu boleh beritahu pada syarikat LRT, MRT macam ni. Dan kamu boleh kawal. Tapi kalau dah semua kamu lepas sekaligus, macam mana? Lalu ialah ucapan-ucapan dia orang ni memanglah dia dah ada tulis cantik dan sebagainya. Dia samalah macam dengan package rangsangan yang dilancarkan hari itu. Kan, dengan dia punya moratorium lah, apalah, lepas tu bila nak laksana, tiba-tiba kononnya lah Bank Negara punya kenyataan mengelirukan, come on lah. awak patutnya awak duduk, awak bincang, awak kaji betul-betul, ya, bincang dapat maklumat daripada bank-bank. Janganlah lepas 1 bulan baru nak cakap. Ya, takkanlah selama ni kamu tak bincang, kamu tak faham, ya. Dan kalau ada yang macam itu, tu yang buat orang semua risau. Kalau benda yang basic, simple, straightforward, yang tak melibatkan pergerakan manusia, akhlak manusia, perwatakan manusia, tentang soal peraturan, sama ada kadar faedah tu dikenakan ataupun tidak, ya, dan sebagainya, itu pun kamu boleh silap, ya. Apatah lagi bila kamu lepaskan tanpa kawalan. Ya, apa jaminan orang akan amalkan seperti mana yang kamu nak? Ya, lalu inilah yang saya rasa kerajaan ini dia masih lagi tak ada komunikasi dan tidak ada lagi koordinasi yang baik, ya. Dan dalam menangani masalah yang sebesar ini, kalau kita nak tentukan gelombang baru tidak berulang, maka kita kena cukup berhati-hati, ya. Lalu saya punya sure lah kepada menteri, menteri kewangan ke, menteri ekonomi ke, dan menteri kesihatan dan sebagainya, duduk bincang betul-betul. Idea dia bagus, nak laksana tu macam mana? Kita nak tentukan bahawa masa kita laksana, orang semua ikut, ya, cara yang kita nak. Nombor 1. Nombor 2, kita laksana pun kita dipandu oleh data, ya. Semua maklumat yang tepat, ya. Dia kena ada dia punya orang kata berdasarkan kepada fakta saintifik, ya. Bukan main rasa okeylah kita lepaskan je lah, orang ni pandai-pandai lah, mana boleh begitu. Di negara yang maju seperti
Jepun, seperti Kanada, seperti Singapura pun tak dapat kawal, apatah lagi dalam keadaan bagi kita. Lalu sepatutnya dia buat secara terkawal, Betul. bukan dengan cara yang apa yang sedang nak dilakukan sekarang. Sebab dia menjadi satu kerisauan juga kalau kita lihat keputusan ataupun positif COVID-19 pada hari ini, YB, khusus untuk hari ini. Dah dalam tempoh saya rasa 4-5 hari yang lepas, 2 angka lah, 2 digit. Kali ini 105. Akhirnya dengan kes sembuh itu kita maklum, maksudnya ada satu peningkatan yang baik dari segi aspek kesembuhan, tapi kita lihat juga mereka yang positif sekarang dah mula naik balik. Jadi ini mungkin satu tamparan untuk kita menilai, sekurang-kurangnya kerajaan akan menilai balik. Dan saya setuju dengan pandangan YB tadi, supaya langkah awal ini untuk kita memastikan rakyat berada dalam norm, ini kata norm tadi, normalize, dan juga educate, dilatih, dididik dengan bagaimana untuk memastikan semua ni dapat orang kata apa, dibiasakan dalam kehidupan. Boleh diturunkan gitu, bukan hanya sekadar buat satu keputusan untuk semua gitu. Itu satu langkah lah. Dan kita dia pun saya rasa dia orang pun sepatutnya dia latih daripada setiap syarikat tu, dia ambil orang, dia latih pegawai-pegawai daripada syarikat itu, daripada kilang itu, daripada industri itu, macam mana sepatutnya ianya dilaksanakan, ya. Janganlah cakap dalam TV ke, cakap mana-mana pun, ingat orang semua faham. Ya, tak boleh begitu. Kena ambil lebih serius, lebih lebih tersusun, lebih structured, dan jangan main lepas macam tu. Dan harapkan kita doa, ialah alhamdulillah Perdana Menteri kita ni pandai berdoa. Lalu kita rasa maka dia boleh berdoa dan kita boleh selamat. Ya, saya ingat dulu ada seorang lah dia cakap dengan saya, dia kata kita jangan anggap Tuhan ni macam kita punya hamba abdi, ya. Kita punya hamba abdi pula. Kita minta dia buat. Kita minta dia. Sedangkan usaha kita tak ada. Kita buat benda yang bercanggah, ya. Kita doa tapi usaha kita kena bersungguh-sungguh. Ini kalau tak ada usaha, main lepas macam tu je, saya pun tak ada. Saya nak ulangi Saiful, 2 perkara. Nombor 1, zon dia, kawasan yang mana dia punya kadar jangkitan. Kita kena tahu mana yang selamat, mana yang tak selamat. Itu satu. Nombor 2, kita nak kena tentukan bahawa bila kita nak lepaskan ni, ianya secara terkawal. Bukan main lepas macam tu je. So 2, dari segi pelaksanaan satu, yang pertama tu dari segi di mana kita nak benarkan kelonggaran ini, dan untuk apa dan sebagainya, tu kita kena kaitkan dengan dia punya keadaan jangkitan di mukim ataupun di kawasan itu. Itu satu. Nombor 2, bila nak buat tu, kita kena kawal. Kita kena pantau. Kita kena kawal. Tak boleh main lepas macam tu je. 2 poin yang terpenting yang saya tak nampak lah. Kerajaan Perikatan Nasional ni ambil berat dan dia nak lepas. Tapi yang peliknya pula, Saiful, dia bab-bab ni semua dia longgarkan, dia beri. Tapi bila kita nak minta sidang parlimen, dia kata tak boleh. Sedangkan jauh lebih mudah nak kawal parlimen tu banding dengan industri, banding dengan tempat-tempat lain. Saya pun tak faham lah dia punya penilaian ni atas dasar apa, saya tak tahu. Rakan-rakan kita pula di majlis, ada mesyuarat bulanan, masih lagi berjalan secara online. Tak ada masalah. Aku pun heran. Ini semua keputusan yang bukan berdasarkan fakta dan ada kepentingan dan agenda dan penilaian yang lain. Malam. Itulah kita. Jadi kita harap juga lah rakyat pun menilai benda ni, dan juga antara penilaiannya soalan-soalan yang kita terima juga malam ni, ada juga yang bagi soalan ni. Ni ada nama soalan Syarudin Gombak, dia bagi tahu kedai buka, kilang buka, kedai Magnum buka, masjid tutup. Pemimpin PAS diam, salah DAP ke? Dia macam mana nak komen ni? Iyalah, itu pun ya. Mungkin perlulah difikirkan macam mana kita nak, kerana kalau kita nak, akhirnya kita perlukan bantuan daripada Allah Ta'ala juga untuk menangani masalah ini. So usaha untuk nak kaji macam mana kita nak benarkan. Mungkin saya tak tahulah, ni kata off the cuff lah kan. Mungkin untuk hari ni kita ambil yang orang yang daripada blok 1, dia turun, dia solat berjemaah, jangan penuh sangat lah. Kita buat social distancing juga, kita buat penjarakan sosial juga semasa semayang.
esoknya daripada blok nombor 2 turun, ya, lusa blok nombor 3, ya. Lalu kita kawal. Inilah yang saya kata, kita kawal, kita susun dengan baik, supaya apa yang kita ingin lakukan, kita anggap perlu kita lakukan, ekonomi lah, agama lah, ya, sosial lah, pendidikan lah dan sebagainya, semua kita lakukan dengan cara yang terancang dan terkawal. Ya. Tapi kalau dianggap bahawa agama ni tak sepenting, maka dia tunggu sampai tak tahulah bila semua dah berjalan, barulah dia nak buka masjid dan sebagainya. Saya tak tahulah, tu kena tanyalah kawan-kawan kita yang mengakui diri mereka sebagai pejuang-pejuang Islam, ya. Kita kadang-kadang rasa juga kita memahami konteks sekarang ni dari segi kesihatannya, maqasid, kita faham benda tu, tapi kadang-kadang soalan-soalan begini menggambarkan kalaulah PH memerintah lagi sekarang ni, YB, dengan isu macam ni pastinya akan dimainkan, ya, masjid ditutup, betul masih dibuka. Jadi mungkin satu hikmah juga lah gitu. Okey, soalan lagi ni, ada satu soalan juga daripada Syukur Ahmad. Okey, dia bagi tahu macam mana pasal moratorium tadi. YB ada sebut tadi, kesian peminjam-peminjam dan penghutang-penghutang yang terbeban dengan hutang kena bayar bunga lebih tinggi. Tolong jelaskan kepada semua. Macam tu, YB? Mungkin ada yang tak faham tentang moratorium ni. Mula-mula bila diumumkan, dikatakan bahawa tak perlu bayar kita punya pinjaman, dan bayaran bulanan itu untuk selama 6 bulan. Dan bila tak bayar itu, maka kita ni tidak akan dikenakan charge tambahan ataupun charge faedah oleh kerana 6 bulan tak bayar, ya. Tu dikatakan bahawa semua dah setuju, bank negara dah setuju, bank-bank lain semua dah setuju dan sebagainya, dan ini adalah hasil daripada tindakan kerajaan yang dia masukkan sebagai dia punya package rangsangan dia, ya. Jumlah yang tak dibayar tu, kerajaan ni, ya, kerajaan Perikatan Nasional ni, dia punya putar belit dia, minta maaf lah, ya. Jumlah yang tak dibayar tu selama 6 bulan tu, dia jumlahkan semua pinjaman-pinjaman semua daripada bank dan sebagainya, dia jumlahkan. Lepas tu dia kata inilah 100 bilion rancangan package rancangan daripada kerajaan Perikatan Nasional, 100 bilion. Ya, kerana tak bayar. Bukan tak bayar pada masa itu, bukan dia bayarkan bagi kita, dia tak bayar, dia tangguhkan bayaran, ya. Oleh kerana bayaran itu ditangguhkan, maka 6 bulan yang tak bayar tu dia jumlahkan, jumlah yang adalah 100 bilion. Dia kata ini rancangan dia. Rancangan apa? Ya, ini bukan dia bayar untuk orang ke apa, dia tak bayar, dia tangguhkan. Lepas tu dia janjikan bila dah ditangguhkan, kita ni takkan dikenakan bunga, tak akan dikenakan charge oleh kerana lambat bayar dan sebagainya, maka kita kena bayar dia punya faedah. Tiba-tiba lepas 1 bulan, ya, daripada 1 April sehinggalah 1 Mei, 1 bulan, tiba-tiba barulah dia beritahu, minta maaf, tersilap. Minta maaf pun tak. Ya. Tersilap. Ni macam Menteri Wilayah Persekutuan lah, bila dah buat, nak buat bazar Ramadan, orang dah bayar duit, dah buat deposit, tiba-tiba tak jadi deposit, semua dia pulangkan, tapi ada juga yang dipegang, ya. Ni yang masalahnya lah. Tu kita serah pada dia lah nak tangani. Tapi yang kes ini, inilah yang dikatakan rancangan yang tidak seperti mana yang dijanjikan, dan orang semua naik marah lah kerana dia kena bayar lebih. Lalu apa yang 100 bilion itu, apa yang kerajaan bantu? Kalau tak bantu pun macam tu lah juga. Kita tak bayar, kita kena bayar charge. Ya, hanya mungkin kita boleh runding dengan bank, janganlah tarik balik rumah kita oleh kerana COVID dan sebagainya. Tapi charge tetap kena bayar. Sama je lah. Apa yang rancangan dia nak dibanggakan sangat? Lalu ini semua masalah komunikasi, penjelasan yang tak dilakukan. Dia nak salahkan bank negara ke, dia nak salahkan bank lain ke, dia nak salahkan orang lain, itu terpulang pada dia lah. Tapi hakikatnya rakyat naik muak lah, naik fed up lah. Awak cakap lain, tiba-tiba buat lain. Dan ini yang menyebabkan orang risau. Ni balik-balik kepada kita punya pelonggaran perintah kawalan pergerakan ni, orang naik risau. Kamu ni nak buat keputusan ni, kamu dah bincang ke tak? Betul-betul dah bincang ke tak? Ya? Jangan lepas ni kan 2 minggu kemudian kata silap lah, kita kena betulkan balik dan sebagainya.
Tak bolehlah macam tu kan. Bincanglah betul-betul dengan Kementerian Kesihatan. Data yang ada pada Kementerian Kesihatan itu cukup lengkap. Dia tahu mana kawasan yang selamat. Dia tahu mana kawasan yang kurang selamat. Lalu buat keputusan berdasarkan pada data yang sebegitu. Lepas tu tambahkan lagi dengan keperluan untuk membuat pengawasan dan pengawalan semasa melaksanakan ini. Untuk kali pertama, kita tengok mana-mana kilang kita hantar orang, kita cek, tengok dia buat betul. Esoknya kilang yang 10% kemudian, ataupun office yang 10% kemudian, lusanya 10% lagi. Lalu sikit kita kawal, kita dapat kawal ya. Tapi kalau buat cara macam ni memang tak dapat kawal lah. Dia jadi ulang balik lah macam hari tu yang orang nak balik kampung semua berhimpun beramai-ramai dekat terminal bas padu TBS yang terminal bas padu Selatan, ataupun yang semua berkumpul dekat balai polis, dia nak mintakan permit untuk nak keluar kawasan dan sebagainya. Inilah jadinya, macam tu lah jadinya. Dia main bagi arahan, dia tak fikir ya. Satu langkah, dua langkah ke hadapan. Dia fikir lepas macam tu je. Lepas tu pandai-pandai lah awak. Itulah. Dan memang seperti rakyat pun dia tengok, sekarang ni bila kata jangan berpolitik sangat tapi hakikat keputusan-keputusan untuk rakyat yang dibuat sekarang ini, satu merugikan, banyak U-turn. Ini yang kita sempat baca. Yang keduanya, dalam waktu yang sama juga berlaku sekarang ni pertukaran besar-besaran agensi-agensi kerajaan, GLC. Nampak itu yang lebih diberikan keutamaan berbanding mencari fakta, memberikan satu keputusan yang tuntas untuk rakyat dibantu ini. Itu yang memang saya bermain politik ni, yang saya paling marah ialah yang diorang ni dia main politik dalam soal pemberian bantuan. Ni memang melampau lah ya. Ni time case orang perlukan bantuan, minta nama. Ahli parlimen dah bagi dah nama 1,000, dia melalui dia punya MPP lah apa, dah dapat nama dan sebagainya. Orang yang kita hubungi pun, dia pun dah tahu nama dia ada dalam senarai kita, dia duk menunggu bantuan dia. Tiba-tiba dah serah nama tu, tiba-tiba dia kata tak nak guna senarai yang kita bagi. Dia buat pula senarai lain, ikut UMNO, ikut PPBM, ikut parti politik masing-masing dan sebagainya. Macam mana ni? Ni cakap tak main politik ya. Tetapi hakikatnya mereka ni tak ada akhlak lah ya. Dalam keadaan suasana orang tengah susah, kamu masih nak ambil kesempatan nak melakukan tindakan-tindakan yang berbau politik, yang saya rasa rakyat pun naik meluat lah tengok perangai yang macam ni. Dulu bawah PH memang kita tak ada. Kalau kita bagi bantuan, kita bagi pada semua. Tak adalah kita nak anu dan sebagainya. Shah Alam ni saya nak kena beritahu lah, setakat ni satu paket, satu bakul bantuan langsung tak dapat. Ya, semua kita buat sendiri. Tak adalah daripada itulah yang masalahnya. Tapi alhamdulillah lah kita mampu. Masih mampu lagi, itulah nampak masih aktif. Yang saya ingatkan itulah dana yang disediakan oleh kementerian melalui ahli-ahli parlimen, rupanya sendiri ya Wabi sendiri. Kita dapat bukanlah sendiri daripada saya, tetapi sendiri dari segi kutipan yang kita dapat dan sumbangan inisiatif yang dilakukan lah. Nak tunggu daripada dia sampai dah habis MCO ni baru nak dapat kot. Saya pun tak tahulah. Okey, ini Wabi, ini menarik juga satu benda. Kalau sebelum tu kita pernah ingat yang pasal dibenarkan industri butir rambut contohnya untuk rakyat pergi, tapi ditarik balik kan. Dan yang terbaru ini hal-hal sukan. Mungkin pasal banyak rutan, duduk kat rumah tak bersukan. Dan yang epic itu memang termasuk dalam golf tu. Golf tu dibenarkan. Tapi saya dapat satu feedback jugalah Wabi terutama daripada kelompok-kelompok pendidik. Kalau disentuh hal sukan tu dibenarkan, badminton, golf dan lain-lain, jogging. Bagaimana pula dalam aspek pendidikan ni, anak-anak pelajar ni pun perlu dipandang keutamaan. Pasal ini pun satu kluster atau satu kelompok. Jadi apa yang perlu diberikan kepada mereka untuk terus belajar ataupun terselamat daripada COVID-19 ni? Ya. Itulah, kita tak nampak dia punya sense of priority kan, keutamaan yang diletakkan. Memanglah kita faham untuk anak-anak ni cara pergaulan dia dan sebagainya memang kena kawal dan sebagainya lah. Tapi itulah yang kita katakan, kalau ada
dia punya pengawasan, ada dia punya cara pelaksanaan yang tersusun dan sebagainya, maka sekolah-sekolah, universiti semua ni boleh dimulakan balik secara berperingkat-peringkat, ya. Kita pergi satu sekolah, kita tengok, kita susun betul-betul, kita beritahu budak-budak macam mana dan sebagainya. Lepas tu esok pergi sekolah lain, lusa pergi sekolah lain, satu persatu kita latih, kita ajar pada gurunya, kita ajar pada guru besarnya, kita ajar pada anak muridnya dan sebagainya, dan kita boleh kawal lah, ya. Tapi kalau kita nak buat cara macam kita nak buat ni, main lepas macam ni, memang saya pun risau kalau dia benarkan sekolah-sekolah ni buka, lagi susah lah kita, ya. So dia mesti ada dia punya SOP dia dan pengawasan berhubung dengan dan penguatkuasaan berhubung dengan pelaksanaan SOP itu. Jangan kita letak kat situ masa kita okey lah, kamu ikutlah. Kalau tak ikut kamu demam, habis. Tak boleh lah macam tu kan. Dia mesti ada satu perancangan yang lebih tersusun. Saya rasa dalam kes ini kerajaan fail sekali lagi untuk menimbulkan keyakinan dan melaksanakan pelonggaran ini secara yang lebih tersusun dan lebih terancang, ya. Dan oleh kerana itu ramai kita tengok dah netizen ni ramai, termasuklah doktor-doktor dan sebagainya, orang yang dalam medical profession dan sebagainya, semua cukup risau sangat, ya, pasal benda ni dilakukan tanpa pengawalan, pengawalan dan tanpa pengawasan dan tanpa penguatkuasaan, ya. Itulah yang saya memang rasa cukup kecewa dengan pendekatan dan hujah yang dikemukakan ialah pasal faktor-faktor ekonomi. Itu saja, ya. Kita faham, ya, perlu nak jaga ekonomi, perlu nak hidupkan balik ekonomi dan sebagainya. Semua kita faham dan kita sokong. Ya, memang kita perlu itulah sebabnya daripada awal dulu pun PH kita mengimbangi dua ini daripada awal, ya. Supaya kita tak terlalu cepat, kita tengok keadaan semua terkawal, kita boleh benarkan, ya. Tapi sekarang ni bila kita dah buat dah buat dia punya PKP, perintah kawalan pergerakan, dan sekarang ni kita nak longgarkan itu pun mesti dengan perancangan dan mesti secara berperingkat-peringkat lah. Dia buat cara ni memang orang semua risau dan saya rasa semua berhaklah untuk rasa risau. Risau. Ya. Dan yang kita tahu lah, Wabi, kita tahu Perikatan Nasional tu dia bukan satu gabungan yang kolektif. Oleh itu memang tak adalah satu nak bincang ke, ada satu mesyuarat khas dengan di kalangan mereka untuk mencari satu keputusan yang terbaik. Sebab apa yang berlaku contoh macam keputusan melonggarkan sekarang ni pun sekurang-kurangnya dah ada 3 orang pimpinan daripada UMNO dah mula tembak menembak, sebab kita pun faham di dalam tu ada rakan-rakan mereka daripada Bersatu, daripada Azmin punya tim. Jadi nampak gayanya menjadikan isu-isu ni mereka menyerang antara satu sama lain dan tak mustahil kalau sengaja dibiarkan kadang-kadang. Mereka mungkin ada idea tapi sengaja dibiarkan damage itu berlaku dan akhirnya kita itulah salah kesimpulan gitu. Jadi memang itulah satu gabungan yang tidak kuat, jadi agar mereka boleh mengambil kesempatan dan keadaan ini untuk mereka pula untuk topple each other. Itu yang memang rakyat mula nampak lah kat situ lebih. Dia gabungan yang tak berapa kuat, kepimpinan yang lemah, yang kelihatan macam kuat tapi sebenarnya orang tak dengar cakap dia, ya. Walaupun dia anu dan sebagainya, tapi sebenarnya dari segi pelaksanaan dan sebagainya orang tak dengar cakap dia. Timbul GLC lah, timbul tuntut duta khas bertaraf menteri lah dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahawa kepimpinan Mahyudin dia sedang diasak dan orang tak dengar cakap dia, dia kena dengar cakap orang. Dan di antara menteri dan menteri ni kita pun tak tahu, ya, dia orang ni macam mana sikap sesatu sama lain, bercakap tak bercakap, hubungan macam mana dia koordinat ataupun tidak, fakta dia orang kongsi ataupun tidak, menteri kewangan dengan menteri ekonomi, dengan menteri kesihatan, dengan menteri pengangkutan dan sebagainya lah. Kita pun tak tahu dia bincang ke tak, ya. Pasal dia orang ni seperti mana yang saya pun katalah, dia orang ni semua atas dasar individu dia orang bersama, tak ada satu hubungan yang benar-benar sebati di antara mereka yang nak
mencapai satu matlamat bersama. Dia tak ada manifesto dia, tak ada hala tuju dia, semua fikir kepentingan masing-masing dan nak buat nama untuk masing-masing. Itulah yang kita dengar yang sekarang ni yang Datuk Nur Hisham yang Ketua Pengarah DG Kesihatan pun ada keluar artikel nak jatuhkan dia lah, nak kutuk dia lah, inilah itulah dan sebagainya. Apa ni? Kita sedang bersama nak tangani satu krisis. Tapi tengok semua nak bermainkan politik. Termasuklah dengan pegawai-pegawai perkhidmatan awam dipermainkan dan sebagainya. Lalu saya rasa memanglah ini cukup merisaukan. Saya haraplah dia orang dengar apa yang kita cakap pada hari ini. Nak kenakan lockdown, nak kenakan PKP mudah. Bila dah memang dah terbolos, kita punya pertahanan terbolos, maka kita kenakan, tu senang. Tapi bila kita nak longgarkan kembali, dia mesti ada premis dia, parameter dia, perkara-perkara yang diambil kira nak longgarkan atas sebab apa. Dia tak boleh atas sebab ekonomi. Atas sebab ekonomi itu daripada awal dah ada dah, tapi kita lakukan oleh kerana nak kesihatan ni, maka kita kena fikir dia punya evidence base dia, kawasan ni selamat ataupun tidak. Kawasan ni selamat ataupun tidak. Dan di situlah kita kita adunkan maklumat kesihatan dengan maklumat ekonomi, dengan maklumat kewangan dan sebagainya, dan kita pengangkutan dan sebagainya, dan kita buat satu keputusan dan kita laksanakan secara yang terkawal. Bukan dengan kita tulis nota lepas tu laksanakan. Itu bukan cara dia. Dia ada satu soalan ini memang dia guna nama tu, pengundi Shah Alam. Dia kata sekiranya PH masih memerintah, apa perancangan YB untuk memastikan ekonomi setempat di sekitar Shah Alam, oleh Malaysia Shah Alam kalau memerintah, dapat distabilkan supaya at least setiap rumah masih ada makanan untuk dimakan mengharungi masa selepas COVID-19. Itulah maksudnya supaya ni ada masalah ekonomi. So macam mana setiap rumah tu perlu ada makan dari perancangan YB tu? Yalah. Benda ni sebenarnya Jabatan Kebajikan dengan Kementerian Wanita, dia kena bekerjasama dengan ahli parlimen, dengan ADUN, dengan MPP, dengan semualah di peringkat akar umbi, dan jangan kita gunakan saluran parti semata-mata, tapi kita kena gunakan saluran-saluran yang resmi, dan dengan itu kita dapat tahu okeylah di blok ini siapa yang golongan yang betul-betul miskin yang memerlukan bantuan, dan kita bina kita punya database, dan atas dasar itu maka kita boleh jamin bahawa setiap orang akan mendapat pembelaan. Tetapi bila bermain politik, dia ikut ketua cawangan, ikut ketua bahagian dan sebagainya, maka bercelarulah maklumat siapa yang susah, siapa yang miskin, siapa yang memerlukan tak dapat kepada ketua cawangan. Ketua cawangan ni pun duk sibuk nak cari projek lah, apalah, mana dia kenal yang orang susah dia dan sebagainya. Lalu itulah sebabnya kita kena ada dia punya majlis perwakilan penduduk, yang mana dalam majlis perwakilan penduduk itu persatuan-persatuan penduduk terlibat, JMB terlibat dan sebagainya, ada wakil, lalu orang tahu dekat peringkat akar umbi ni siapa yang memerlukan bantuan. Inilah maklumat yang terputus bila orang main politik. Dan sinilah yang saya, walaupun saya kena akuilah bahawa kebelakangan ini memang saya tumpu kat wilayah, saya nak set up dia punya sistem, dia punya organisasi tu tak ada, di wilayah tu tak ada organisasi, MPP dia tak ada, dia punya memang ADUN semua tak ada. Wilayah tu Shah Alam? Wilayah dulu. Bila saya ambil alih sebagai Menteri Wilayah kan, kita tengok dia punya sistem tak seperti mana yang di Negeri Selangor. Negeri Selangor dah ada dah, dia punya MPP, semua persatuan penduduk duduk, ada wakilnya dalam MPP dan sebagainya. Tapi di wilayah tak ada. Oleh kerana dulu diorang ni dia tak nak pasal yang di parlimen-parlimen tu bukan parlimen UMNO, dia parlimen pembangkang. Lalu bila parlimen pembangkang dia tak kisah, dia tak jaga, dia tak kisah. Tapi bila kita ambil alih, kita cuba bentukkan. So organisasi yang seperti ini perlu supaya keadaan di akar umbi kita dapat tahu. Dan jangan kita bermain politik dalam soal nak membantu orang yang susah. Dasar kebajikan, hak ni adalah merupakan hak orang miskin yang kita kena jaga, dan kita kena tentukan bahawa kita dapat memenuhi
hak mereka dengan sebaik yang mungkin. Ya, betul. Yelah, itulah satu kerisauan juga sebenarnya. Lepas ni ada juga kawan-kawan yang kita yang kerja ikut hari ni YB, susah nak makan, jadi pun kita faham lah. Dia yang soal nak rangsangkan ekonomi, sebenarnya dekat Selangor ni dia dah banyak buat program-program community ya. Nasib baik projek-projek. Ada dekat Shah Alam tu adalah dia punya penduduk di sesuatu tempat tu di flat-flat dan sebagainya, dia orang ada dia punya kebun community lah, dia ada dia punya projek community lah, dia ada macam-macam, dan benda ni boleh membantu untuk mengukuhkan ekonomi bagi masyarakat yang kurang bernasib baik, tetapi mesti ada sumbangan dan mesti ada dorongan daripada pihak kerajaan. Okey. Dan dengan tajuk hari ni lah, gelojoh atau berani, boleh disimpulkan langkah yang kita buat pelonggaran ni daripada kerajaan ni, adakah langkah gelojoh dan atau berani maybe? Dia dalam bahasa Inggeris dia ada dia kata courage born out of foolishness, keberanian yang terhasil daripada kegelojohan. Dia foolish, dia gelojoh, maka dia berani. Oleh kerana dia berani, orang nampak beranilah tindakannya, tindakan berani, tapi oleh kerana dia gelojoh, bukan keberanian yang berasaskan kepada satu pemikiran yang tersusun dan tindakan yang terancang. Ni saya rasa tak ada orang boleh nafikan keberanian, tetapi keberanian itu atas sebab kegelojohan. Tu saya punya pandangan lah. Sepatutnya memang kita perlu berani, tetapi biarlah keberanian kita berasaskan fakta dan berasaskan satu perancangan yang tersusun rapi untuk kita jamin apa yang kita nak itu akan terlaksana dengan sebaik yang mungkin. So dalam tajuk itu sama ada berani ataupun gelojoh, saya kata yang dilakukan oleh Perikatan Nasional sekarang ini seolah-olah lah keberanian hasil daripada kegelojohan, bukan keberanian yang hasil daripada satu maklumat dan kebijakan dan kebijaksanaan dan tindakan yang terancang. Malangnya lah. Itulah, dan pastinya lah kalau kita sebagai rakyat, terutama sekarang ni, kita dapat menjangkakan kesan ekonomi disebabkan COVID-19. Nak raya ni pula YB. Ramai pula yang kena berhenti kerja ni, Syaiful. Yang diberhentikan kerja, syarikat yang tutup, hotel yang tutup, hotel dan sebagainya. Saya pun heran lah pasal kata ada 250 bilion nak bantu. Ni baru je 40 hari dah. Orang dah tutup kedai, tutup restoran, tutup hotel dan sebagainya, syarikat-syarikat tutup. Mana pergi? Apa yang dia buat? Lalu saya tak nampak lah yang ianya berjaya. Kita nak tahu sama ada pakej rancangan itu berjaya ataupun tidak. Kita tengoklah syarikat tutup ataupun tidak. Kalau banyak syarikat tutup, hotel tutup, orang hilang kerja dan sebagainya, maknanya awak punya pakej rancangan tu tak tersasar lah, tak disalurkan ataupun tak mempunyai sasaran yang tepat lah. Pergi ke tempat lain aku tak tahu ke mana. Kalau betul lah yang kamu belanja sampai 250 bilion, yang mana orang bertikai lah, tapi kata 25 bilion. 25 bilion sekalipun, kalau digunakan dengan baik, saya rasa boleh. Boleh tangani, bukan lama sangat. Dia hanya dalam 2 bulan. Takkan dalam 2 bulan yang 20 bilion itu, kalau kamu guna pakai dengan bijaksana, kamu tak boleh tangani masalah ini. Dan semestinya kat luar sana tu, rakan-rakan kita, para penonton Jom Channel harap bersabar. Kesan ekonomi sekarang ini kita masuk satu gelombang yang baru. Ada banyak ilustrasi ataupun banyak pandangan juga selepas selamat daripada COVID-19, semestinya kesan ekonomi itu lebih besar, lebih teruk gelombang berbanding dengan COVID-19 ini. Jadi bersepanjang Ramadan ini mungkin kalau daripada saya ni hanyalah perbanyakkan doa. Jadi inilah ruang waktunya di mana doa tu insya-Allah dimakbulkan. Quran, dengan Quran kita tidak tinggal, kita tidak abaikan. Dengan segala amalan kita
Amalan dan usaha mesti ada. Kalau kita berdoa Ramadan sekalipun, tapi usaha yang kita buat tu bercanggah dengan apa yang kita nak capai, jangan salahkan Tuhan. Ya, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan Allah. Kenapa Allah tak tolong? Awak sendiri tak buat seperti mana yang sepatutnya. Itu yang masalahnya. Lalu inilah yang kita harap dia orang panggil parlimen, kita boleh bahas. Ya, kita boleh bahas. Jangan takutlah. Kita boleh bahas, kita boleh beri idea macam mana nak tangani masalah ini supaya ianya tidak menjadi lebih parah dan lebih teruk. Ya. Dan di hujung lah Ibi, ni sambil-sambil kita Ramadan ni kan, dalam keadaan kita ramai rakyat gelisah dengan tak cukup makan, fikir akan datang tak boleh raya, tak boleh balik kampung Ibi. Balik kampung mana? Johor Saya dekat sini je. Dekat Petaling Jaya, mak dekat Petaling Jaya. Kebanyakan keluarga semua dah pindah daripada Johor, dah duduk di Kuala Lumpur, kawasan Kuala Lumpur. Ada jugalah lagi yang seorang dua yang masih duduk di Muar. Memang saya asal usul mak dengan ayah daripada Muar lah. Muar ni. Bukan Jawa ni. Ya? Jawa bukan Jawa. Tak tahu aku Jawa ke Bugis ke, kata Bugis kan marah pula Najib kan. Saya pun tak tahulah. Tapi apa jua sekalipun, insya-Allah manusia yang beriman dan berakhlak, insya-Allah. Kita doakan begitulah. Ya. Betul lah, insya-Allah. Dan pastinya itulah yang last ni lah. Ialah sebagai ahli daripada Parti Amanah, satu parti alternatif, parti Islam yang ada kan sikit harapan kepada rakyat tengah gelisah, gundah gulana ni menghadapi Ramadan, nak raya, nak ekonomi ni lagi. Jadi mungkin sikit nasihat kepada penonton ni Wabi. Yalah, kita harap bahawa semua orang akan bertenang dan menghadapi suasana ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Dan seperti mana yang disebutkan tadi, selepas habis isu PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita semua bertanggungjawab untuk sama-sama bekerjasama untuk nak bangunkan balik ekonomi negara kita, ya. Kejayaan itu tidak akan datang dengan mudah, dengan cara yang bergolek, kena ada usaha, ya. Dan untuk kita berkongsilah sebagai penutup, saya pun pagi tadi baru baca hadis yang bermaksud, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Manusia yang terbaik di kalangan manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia, ya, yang mendatangkan manfaat kepada manusia, ya. Lalu sama-sama kita cuba membina kemampuan kita dan jati diri kita supaya kita boleh menyumbang kepada masyarakat dan kepada negara, dan bukan kita sentiasa menuntut bantuan dan sebagainya dalam keadaan kita mampu, ya, untuk memberikan sumbangan. Lalu kita gunakan masa ini untuk kita fikirkan strategi macam mana kita nak lakukan, ya, kegiatan ekonomi kita dan sebagainya untuk merancangkan kembali, insya-Allah. Ya. Selamat berpuasa. Semoga kita sama-sama mencapai ketakwaan, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Ni sekarang ni dah, kalau kata 9 hari dah 9 juzuk lah WB. Aku rasa sibuk. Ya. Alhamdulillah. Inilah ruang yang ada. Kita kat rumah semua ni mampu. Ya. Ngaji. Sekarang ni dah tak ada alasan tak buat tadarus, tak khatam Quran, tak buat tarawih, dan tak ada alasan. Pasal dah tak ada benda, tak ada kerja. Duduk rumah je kan. Kalau boleh, ada saya dengar ada orang yang khatam Quran bukan sekadar sekali, dua kali, Saiful. Ada sampai 5-6 kali dalam bulan Ramadan ni. Dia orang khatam Quran. So, kita cukup tercabarlah bila kita dengar. Jadi itulah, kita doakan kat luar tu selamat berpuasa, banyak kita boleh melakukan amalan lagi. Macam Wabi kata, tak ada alasan untuk kita tak berpeluang. Kita harapkan Allah terima amalan kita dan Allah selamatkan dan permudahkan urusan kita sepanjang kehidupan ini dalam menangani musibah yang berlaku dalam negara kita. Dan pasti akhirnya tu, di hujung tu nanti, pastikan tuan-tuan penonton di luar sana, dalam tempoh tak lama, 3 tahun akan datang,
kita ingat peristiwa-peristiwa ini, bagaimana kebobrokan, bagaimana kegopohan ini daripada satu kerajaan yang longgar dan akhirnya memberi kesan balik kepada kita semua. Pastikan kita semua memilih dengan memilih yang tepat, kerajaan yang tepat, mereka yang memang terbukti telah menunjukkan prestasi yang baik sebelum ini. Jadi pastinya InsyaAllah. mungkin siapa lagi yang saya syorkan tu, apa yang mungkin nak pilih tu. InsyaAllah ya. Okey. Baik. Baik, itu saja daripada kita di Jom Channel. InsyaAllah nanti ada apa kita bersiaran lagi, Wabi. Sembang-sembang kita. InsyaAllah. Okey, terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih oleh kerana menonton.